Pada 6 September lalu, tentera Ukraine melancarkan serangan ke atas Balaklia yang telah ditawan oleh tentera Rusia selama lebih 6 bulan, dan dalam masa 2 hari sahaja, tentera Ukraine berjaya menawannya semula. Kemudian, mereka mula menguasai semula kawasan yang ditawan oleh Rusia dengan sangat pantas di dalam beberapa hari sahaja. Kini, Ukraine telah berjaya menawan semula wilayah seluas 8,000 km persegi dan menguasai kembali bandar-bandar strategik daripada Rusia. Perkembangan ini membawa kita kepada persoalan bagaimana Ukraine berjaya bertahan melawan serangan Rusia dan berjaya melakukan serangan balas yang sangat efektif serta perubahan strategi oleh Presiden Vladimir Putin. Tetapi sebelum itu, kita perlu memahami situasi semasa peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Sepanjang 7 bulan ini, kita boleh membahagikan peperangan ini kepada 3 fasa ataupun peringkat. Fasa pertama bermula ketika Rusia menyerang Ukraine pada awal Februari tahun ini, di mana tentera Rusia memasuki negara Ukraine dari utara, selatan dan timur, menyaksikan pertempuran yang dahsyat daripada kedua belah pihak pada ketika itu di bandar besar seperti Kharkiv, Mariupol, Kherson dan di sekitar bandar Kiev. Objektif utama fasa ini adalah untuk menjatuhkan kerajaan Ukraine dan caranya adalah untuk menawan ibu kota Ukraine iaitu Kiev. Tetapi beberapa minggu seterusnya, pihak Rusia masih belum dapat menawan bandar Kiev, tetapi mereka berjaya menawan bandar strategik iaitu Kherson. Tempoh ini menandakan peralihan kepada fasa kedua iaitu pada bulan April sehingga bulan Ogos. Ketika fasa ini, tentera Rusia tidak lagi menjalankan serangan berskala besar, tetapi mereka menyerang Ukraine menggunakan artileri jarak jauh. Objektif fasa kedua ini adalah untuk menawan wilayah Ukraine sebanyak yang mungkin dan juga untuk menguasai semua wilayah Donbas bagi membina jambatan barat ke Crimea. Pada fasa ini, Rusia berjaya menawan beberapa bandar strategik seperti Mariupol, Kharkiv dan Zaporizhia. Tetapi, ketika bermulanya fasa ketiga pada awal September, tentera Ukraine mula membuat perancangan untuk melakukan serangan balas dan mereka menumpukan kekuatan mereka untuk menyerang bandar Kherson. Apabila serangan ke atas Kherson semakin memuncak selama beberapa minggu, Rusia terpaksa mengerahkan tentera mereka bagi mengelakkannya jatuh ke tangan Ukraine. Dan akibat peralihan askar utama ini, bahagian utara Ukraine hanya mempunyai askar yang kurang berpengalaman dan tentera Ukraine mengambil peluang tersebut untuk menyerangnya dan mereka berjaya menawan semula beberapa bandar strategik seperti Kupiansk, Izium, Kharkiv dan Liman. Dengan kejayaan tentera Ukraine ini membawa kita kepada persoalan bagaimana mereka berjaya melakukan serangan balas yang sangat efektif ke atas Rusia. Persoalan ini dapat kita jawab dengan 2 faktor utama. Pertama adalah peperangan ini bukanlah peperangan di antara Rusia dan Ukraine sahaja, tetapi peperangan ini adalah di antara Rusia menentang Ukraine, Amerika Syarikat, NATO dan Kesatuan Eropah secara tidak langsung. Kerana ketika Rusia menyerang Ukraine pada bulan Februari yang lalu, hampir seluruh negara Eropah dan Amerika Syarikat memberikan sokongan mereka ke atas Ukraine dan telah menyumbangkan bantuan kewangan dan ketenteraan kepada mereka. Sumbangan terbanyak yang diberikan kepada Ukraine adalah daripada Amerika Syarikat dengan bantuan sebanyak 63 bilion ringgit pada bulan Mac lalu dan tambahan sebanyak 186 bilion ringgit yang diberikan secara berperingkat kepada Ukraine. Bantuan ini merangkumi keseluruhan bantuan ekonomi, kemanusiaan dan terutamanya bantuan ketenteraan seperti kereta kebal, kereta berperisai, senjata peluru berpandu, sistem anti kereta kebal, peluru dan senapang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 384 bilion ringgit. Ini membawa kita kepada faktor kedua iaitu jumlah kekuatan dan peralatan ketenteraan. Oleh kerana Rusia hanya mengerahkan askar sebanyak 150,000 anggota semasa permulaan serangan pada bulan Februari lalu, menyebabkan mereka mengalami kekurangan kekuatan ketenteraan dibandingkan tentera Ukraine iaitu anggaran sebanyak 700,000 yang menawarkan diri untuk mempertahankan Ukraine. Tentera Ukraine melebihi bilangan tentera Rusia sebanyak 8 kali ganda dan dengan bantuan peralatan ketenteraan dan latihan daripada Amerika Syarikat dan NATO menyebabkan tentera Rusia
mengalami kesukaran untuk menawan bandar Kiev serta mengekalkan kedudukan mereka di wilayah yang telah mereka kuasai. Selain itu, sekatan ekonomi terhadap Rusia turut menyumbang kepada kesukaran mereka untuk membiayai perbelanjaan peperangan yang berpanjangan. Akhir sekali, perkembangan di luar jangkaan dari tentera Ukraine ini telah memaksa Presiden Rusia mengumumkan kerahan wajib separa bagi merekrut sebanyak 300,000 askar simpanan untuk kempen peperangan ini pada 21 September yang lalu. Selain itu, kesukaran tentera Rusia untuk menawan bandar Kiev menyebabkan mereka menukar strategi kepada menawan sebanyak kawasan yang mungkin serta mengukuhkan kedudukan mereka di 4 wilayah Ukraine yang mereka berjaya kuasai, iaitu Kherson, Zaporizhia, Luhansk dan Donetsk. Ini juga membawa kita kepada pengumuman oleh Presiden Rusia untuk memasukkan 4 wilayah tersebut kepada Republik Rusia berdasarkan keputusan penduduk wilayah tersebut untuk menyertai Republik Rusia melalui pungutan suara ataupun referendum yang diadakan pada 27 September yang lalu. Oleh kerana peperangan ini masih belum berakhir dan keadaan kini semakin sukar untuk diramal dengan tentera Ukraine berjaya menawan semula kawasan yang dikuasai oleh tentera Rusia sebelum ini, membawa kita kepada kesimpulan iaitu peperangan ini telah bertukar kepada satu peperangan yang sangat berbahaya kerana Presiden Rusia telah memberikan amaran bahawa beliau akan menggunakan senjata nuklear sekiranya Amerika Syarikat atau NATO memberikan sistem peluru berpandu balistik kepada tentera Ukraine yang boleh mengancam kedaulatan dan keselamatan negara mereka, ataupun sekiranya kedaulatan 4 wilayah terbaru Rusia ini terancam. Tetapi kita berharap perkara ini tidak akan terjadi kerana peperangan ini berkemungkinan akan bertukar kepada Perang Dunia Ketiga sekiranya Amerika Syarikat terlibat secara langsung di dalam peperangan ini akibat penggunaan senjata nuklear oleh Rusia. Akhir kata, terlalu awal untuk kita mengatakan bahawa Rusia akan mengalami kekalahan kerana mereka belum menyerang Ukraine dengan keseluruhan kekuatan mereka, dan kekalahan Rusia boleh mengubah lanskap kuasa dunia dengan sangat drastik. Tetapi, semua itu kita akan tahu di masa akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila komen pendapat anda di bawah dan semoga berjumpa lagi.